Jadi soalan ni bermain di semua dan saya berjumpa dengan banyak juga rakan-rakan dan sahabat. Kalaulah tak ada calon di tempat kita ni, kita undi PN je lah, kata dia. Betul. Jadi nasihat Datuk Seri Azalina, 5 tahun ni Datuk Seri. Kalau saya tak mungkin. Saya tetap akan undi Kerajaan Perpaduan. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Saya kadang-kadang agak pelik pasal kepahaman tentang mengundi tu. Dia bukan saja nak undi satu hari tu je. Siapa yang kita undi tu, dia kena memberikan kita bantuan. Kita undi untuk kita, bukan kita undi nak balas dendam, marah nyamuk bakar kelambu. Sebab bila, ingat tak dulu masa kita bukan kerajaan, saya dengar ni cerita banyak kawan-kawan saya ketua bahagian. Ingat tak masa kerajaan lepas 2018 kan kita kalah teruk PRU 14 Kita di bawah UMNO masih memberikan khidmat kepada rakyat yang tak undi kita. Ingat tak? Sekolah tak boleh masuk, macam-macam berlaku. Saya pula dengan Datuk Mat Maslan sebagai orang Johor, kita menang kerajaan negeri tapi kerajaan pusat bukan kita. Pun masalah. Lepas itu bila kita pun bukan, saya sebagai ahli parlimen, Datuk Mat Maslan pun masa tu pun ahli parlimen, peruntukan minta pun tak dapat, semua tak dapat. Dan yang paling dahsyat tu, kita masih orang ketuk pintu rumah, ketuk pusat khidmat, masih nak wanita tolong, puteri tolong, pemuda tolong, bahagian tolong. Banjir, air naik, keselamatan, kecemasan. Bolehkah kita tolak tak nak tolong? Terutama sekali bila kita cawangan banyak di kawasan-kawasan perkampungan dan perumahan. Pernah tak kita sebagai pemimpin UMNO tolak? Ini bukan dalam DNO UMNO lah. Ingat tak banjir yang berlaku tu? Kita pembangkang. Kita tolong tak tolong? Kita tolong. Saya ingat masa tu kita turun ramai-ramai kan? Ya, walaupun Perdana Menteri tu masa ke-9 tu orang UMNO, orang BN, tetapi bukannya boleh kita menganggap semuanya mudah macam dulu sebelum kita kalah PRU 14. Tapi rakyat faham ke tak? Rakyat ingat ke tak? Saya tahu, saya kawasan Felda, Tok Mat Maslan kawasan Felda, kawasan luar bandar. Orang Felda, kawan-kawan kita tu, cawangan-cawangan saya di bahagian saya, saya ada 30 lebih cawangan, 70% kawasan Felda, 30% kampung tradisi. Dia tak faham. Yang dia tahu wakil rakyat mesti ada, mesti turun, mesti tolong. Wajib. Sebab dia pangkah 5 tu, pangkah hari satu hari tu, dia minta komitmen mesti 5 tahun. Betul tak? Siapa dalam dewan ni boleh kata yang masa kita betul-betul 100% pembangkang tu, kita tak turun dan kita tak tolong? Tipulah tu. Jadi kalau orang muda kata, alah 5 tahun bagi can, yalah, bolehlah dia cakap. Sebab masalah yang dia berhadapan, saya nak sebut ni lah, kadang-kadang anak-anak muda, mungkin saya ni tahun ni dah 60 tahun tau, nak masuk 60 tahun. 5 tahun dah jadi wakil rakyat. 25 tahun Tok Mat dan 4 penggal. 5 penggal wakil rakyat, Tok Mat dan 4 penggal 20 tahun wakil rakyat. Walaupun kami dua nampak muda lah, insyaAllah. Okay, isu dia ialah, betul kalau 100% kerajaan pusat, kerajaan negeri itu satu saf, memang senang. Tapi kalau dah berlainan tu, macam-macam peruntukan tu. Saya pula kawasan saya awal tahun 2010-12 adanya projek rapid, kami pindahkan perkampungan 30% daripada jumlah pengundi kita pindahkan kepada kawasan baru. Kita nak membangunkan rapid, pelabur-pelabur masuk untuk rapid. Kemudian kita ada COVID, pelabur berhenti masuk untuk projek rapid. Ekonomi turun, nak naikkan balik ekonomi. Ya, kita kena kejar masalah cabaran COVID. Apa yang saya cuba ceritakan ialah, kerja wakil rakyat don ke parlimen ni takkan habis, takkan selesai. Rakyat ni meminta macam-macam dan meminta bantuan. Takkan kita nak tolak membantu rakyat. Tetapi kalaulah kita sama dengan kerajaan pusat, kerajaan negeri, lagi senang nak bantu rakyat. Tu saja cerita dia. Nak senang dan nak senang, tu yang kita tanya dia. Pengundi muda We have to ask them.
Do you want it easy or you want it difficult? Kalau susah, saya tak naklah sebut negeri lain, tapi isu air sebagai contoh. Isu air ini berlaku dah bertahun, bukan baru. Dan masih tak dapat selesai, bukan perkara yang mudah. Prosesnya susah. Kosnya mahal. Priority dalam spending. Saya tak faham bab ni sebab ini bukan kepakaran saya undang-undang. Tetapi yang jaga ekonomi, jaga kewangan, jaga alam sekitar, memahami apa sebenarnya masalah dan cabaran yang sedang berlaku. Kan senang kalau kepimpinan negeri dan pusat boleh berbincang. Saya nak cakap ni sebelum saya berhenti kat sini. Saya kagum dengan kerajaan Sabah dan Sarawak. Sebab mereka pandai. Terutama sekali kerajaan negeri Sarawak. Mereka masuk kepada kerajaan perpaduan dengan syarat MA 63. Supaya mereka mempunyai lebih banyak autonomi. Itu hak mereka. Dalam perjanjian Malaysia pada tahun 1963. Keduanya, mereka walaupun masuk kemudian, kita ada 112. Perdana Menteri tak memerlukan sebab dia ada super majority. Tetapi mereka praktikal dan mereka memberi sokongan pada kerajaan kepimpinan Perdana Menteri 10. Baru-baru ni, minggu lepas saya percaya, mereka ada mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan Madani. Mereka memberikan komitmen. Apa pun outcome kerajaan negeri, mereka akan kekal bersama kerajaan pusat, Kerajaan Perpaduan Madani. Begitu bijak. Menyatakan kalaupunlah kerajaan negeri nak tolak-tolak lah katakan mereka akan mengekalkan sekurang-kurangnya 112. Jadi kerajaan yang sama akan perintah. Itu sebab saya kata saya kagum. Sebab dia menggunakan akal, kebijaksanaan supaya kerajaan negeri. Dan hari ni kalau kita tengok Sarawak terutamanya, saya kata Datuk Tengku Zafrul sebagai Ketua Bahagian Menteri MITI pun tahu macam-macam yang mereka lakukan untuk mencapai kejayaan bagi negeri Sarawak dan untuk rakyat Sarawak. Tapi kita ni di Semenanjung ni tak habis-habis. Tak habis-habis. Saya pun tak faham lah apa yang orang, maaflah saya cakap, saya pun tak faham lah apa yang saudari cakap Siti cakap apa yang anak muda nak sebenarnya. Betul. Saya tak faham. Saya tahulah dia hidup, dia lahir, mungkin dia cilik-cilik ada aircon, ada TV. Saya rasa Datuk Mak Masa dengan saya belajar kat universiti bukan mudah Semua dah siap Semua dah siap. Mungkin saya tak tahu lah, mungkin dan sekarang ayah saya yang anak dalam satu rumah tu, saya kawasan Felda tu banyak extended family. Anak menantu semua dia orang duduk bersama mak dengan ayah. Mungkin tu kot, mungkin tak tahulah saya. Tapi itulah maksud saya. Kita nak undi untuk kejayaan kita bersama. Jadi fikir-fikirlah. Terima kasih.